Hai semua. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengedit dengan betul sekurang-kurangnya 13 daripada 16 kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan penggunaan imbuhan yang terdapat dalam teks. Murid akan berjaya sekiranya dapat mengenal pasti dengan menggariskan kesalahan ejaan dan penggunaan imbuhan yang terdapat dalam teks. Seterusnya, murid akan berjaya sekiranya dapat mengedit dan memurnikan kesalahan tanda baca, ejaan dan penggunaan imbuhan yang terdapat dalam teks. Pernahkah anda menggunakan penyembur kalis air? Pengalisan air merupakan proses membuat objek atau struktur menjadi kalis air supaya tidak terjejas oleh air atau air masuk ke dalam sesuatu. Kalis air digunakan untuk merujuk seperti pakaian, iaitu baju hujan. Selain itu, kemah juga direka untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hujan. Kasut kanvas dan tapak kasutnya juga boleh dibuat kalis air dengan menggunakan pelbagai kaedah termasuk penggunaan lilin lebah dan penyembur kalis air. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, apakah tanda baca? Tanda baca merupakan simbol atau tanda yang digunakan semasa menulis. Tanda baca sama pentingnya dengan ejaan. Kerana dengan tanda baca, seorang pembaca dapat menentukan sifat dan intonasi sesuatu ayat. Dalam bahasa Melayu, tulisan Rumi terdapat 15 tanda baca yang mantap. Antara tanda baca yang kita akan belajar pada hari ini antaranya tanda nokta, apa lagi? Tanda soal, tanda seru, tanda tanya dan huruf besar. Jom kita lihat satu persatu. Tanda nokta atau titik ditulis pada akhir ayat. Juga digunakan untuk singkatan nama atau pangkat. Ayat contoh, kereta itu kepunyaan ayah saya. Lihat betul-betul ya, terdapat nokta pada akhir ayat. Kita lihat contoh yang lain pula. Penulis buku itu ialah C.W. Ling. Terdapat nokta pada singkatan nama ini. Tanda koma pula digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang hendak diperkatakan secara berturut-turut atau digunakan selepas kata seru. Saya suka makan burger, kuih donat, kentang goreng dan ayam goreng. Terdapat tanda baca koma untuk memisahkan unsur-unsur yang berturut-turut. Wah, cantiknya bunga ros itu. Terdapat tanda baca koma selepas kata seruah. Tanda tanya atau tanda soal digunakan pada akhir ayat tanya. Sedapnya durian ini. Berapakah harga durian itu? Terdapat tanda soal pada akhir ayat tanya ini. Seterusnya, tanda seru digunakan pada akhir ayat seruan. Wah, cantik sungguh pemandangan di kawasan ini. Penggunaan tanda baca seru terdapat pada akhir ayat seru ini. Tanda seru juga digunakan untuk menunjukkan perasaan. Hebatnya kamu, Zara.
Penggunaan tanda petik digunakan untuk mengapit cakap ajuk atau petikan langsung. Juga digunakan untuk mengapit tajuk seperti tajuk rencana, tajuk karangan, tajuk buku atau puisi yang terdapat dalam ayat. Kek ini sedap rasanya, kata Sophie kepada ibunya. Tanda baca pengikat kata atau petik digunakan untuk mengapit cakap ajuk ini. Contoh yang lain pula ialah novel motivasi diri hasil tulisannya mendapat sambutan yang menggalakkan. Tanda baca pengikat kata atau petik digunakan untuk mengapit tajuk novel motivasi diri. Tanda baca huruf besar penggunaannya pada awal huruf perkataan dalam ayat. Juga pada awal huruf bagi semua kata nama khas. Saya tinggal di Johor Bahru. Penggunaan huruf besar pada awal perkataan iaitu saya. Selain itu, huruf awal bagi semua kata nama khas, contohnya Johor Bahru. Dr. Azmi bekerja di Hospital Melaka. Huruf besar pada kata nama khas Dr. Azmi dan Hospital Melaka. Ingat ya, tanda baca kata nama khas mestilah huruf besar. Mari kita baca tidak basah lagi kasutku. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Murid-murid dikehendaki mengedit dan memurnikan teks daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Mari kita mulakan. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Ayat ini mempunyai kata pengikat, koma, titik dan tanda soal. Ada, kasut tersebut diperbuat daripada getah. Tanda baca apakah yang sesuai ya? Sudah tentu tanda baca noktah atau titik. Namun, tidak selesa terpakai. Terpakai tidak sesuai. Yang sesuai ialah dipakai. Saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Apa yang silap ya? Ayat ini sebenarnya ayat aktif, bukannya ayat pasif. Oleh itu, perkataan dibeli sepatutnya digantikan perkataan membeli. Kita sambung semula. Kasut tersebut lebih selesa dipakai, terang jurujual. Terdapat kesalahan ejaan di situ, iaitu lebih sepatutnya ejaannya I digantikan I. Memang selesa encik, tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan, balas Puan Zura. Cuba fikirkan apakah tanda baca yang sesuai pada kotak tersebut. Ayat ini ayat ajuk, jadi tanda baca petik atau pengikat kata yang sesuai. Perkataan mengkena sepatutnya imbuhan ter, iaitu terkena. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Boleh beritahu cikgu, apakah tanda baca atau ejaan yang salah dalam ayat ini? Perkataan mengesyorkan, apakah ejaan yang betul ya? Mengesyorkan. Penyembur sepatutnya huruf besar iaitu P, kerana
huruf awal perkataan dalam ayat. Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah, namun tidak selesa dipakai. Saya cadangkan Puan membeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai, terang jurujual. Memang selesa, encik, tetapi mudah basah apabila terkena air hujan, balas Puan Zura. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan, kata jurujual. Kita teruskan. Wah, bagusnya penyembur ini. Bagaimanakah menggunakannya? Tanya Zara. Dalam ayat ajuk ini, terdapat ayat seruan, iaitu, wah, bagusnya penyembur ini. Oleh itu, tanda baca seru perlu diletakkan. Begitu juga terdapatnya ayat tanya. Jadi, perlu diletakkan tanda soal pada akhir ayat tanya ini. Ayat seterusnya ialah, kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya pada kasut. Terdapat ejaan yang salah dalam ayat ini. Yang mana satu, ya? Baiklah, perkataan menyemburkannya. Sepatutnya, huruf O perlu digantikan huruf U, iaitu menyemburkannya. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Jelas jurujual. Apakah ejaan 10 yang betul, ya? Sepatutnya 10 huruf O itu perlu digantikan dengan huruf U. 10. Adakah lagi perkataan yang salah dieja, ya? Nampaknya imbuhan mendapatkan sepatutnya mendapatkan. Begitu juga imbuhan memakainya juga sepatutnya digantikan memakainya. Ayat ini merupakan ayat ajuk. Nampaknya hanya tanda baca pengikat pada awal sahaja, namun pada akhir tidak diletakkan. Oleh itu, bolehlah dibetulkan kita letak tanda baca pengikat pada tempat kosong ini. Ayat yang terakhir, jom kita teruskan membaca, ya. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Ayat ajuk ini lengkap mempunyai tanda baca pengikat. Tanda seru pun ada. Apa lagi? Hanya terdapat satu kesalahan dalam ayat ini, iaitu perkataan bersih. Sepatutnya perkataan ini dieja I digantikan I. Bersih. Wah, tentu selepas ini kita mendapat idea bagaimana hendak menyelesaikan kasut yang basah agar tidak basah lagi. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Selamat belajar.